Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Penglibatan badan korporat dan pertubuhan bukan kerajaan diperlukan bagi memerangi pandemik COVID-19 di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor mahu lebih banyak syarikat korporat dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) memberi sumbangan untuk membantu memerangi pandemik COVID-19 di Sabah. Beliau berkata, penglibatan pihak berkenaan yang tampil membantu dengan memberikan pelbagai sumbangan dapat meringankan bebanan rakyat yang terkesan dan terjejas teruk akibat pandemik ini. Haji Ji bagi pihak kerajaan negeri mengucapkan terima kasih dan berharap kerjasama seperti ini akan berterusan. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan bantuan COVID-19 di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS siang tadi. Dalam majlis ini, 99 Speedmart East Malaysia Sendirian Berhad menyumbang dana sebanyak RM50,000, manakala Yayasan Mai Prihatin menderma 5,000 unit peralatan perlindungan diri PPE kepada petugas barisan hadapan. Turut hadir Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untung dan Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sabah Sharifah Siti Saleha Habib Yusof. Haji Ji berkata kes COVID-19 di Sabah masih berada pada 3 angka. 311 kes positif COVID-19, 3 kematian dan tiada kluster baru dilaporkan semalam. Manakala 346 kes positif dilaporkan Sabtu lalu. Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan Kedua 2020 yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Sabah pada 16 November lalu memperuntukkan sejumlah RM375.12 juta atau 53% untuk membantu menangani pandemik COVID-19. Sejumlah RM160 juta daripadanya juga diperuntukkan untuk pakej bantuan prihatin COVID-19 kepada rakyat yang terkesan dan terjejas teruk. Kerajaan Persekutuan juga telah menyalurkan RM50 juta menerusi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bagi membendung COVID-19 di Sabah. Ketua Menteri berkata, pemimpin pembangunan masyarakat PPM di bawah Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS yang gagal melaksana tugas dengan baik akan dikenakan tindakan. Sehubungan itu, PPM diingatkan agar melaksana tugas dan tanggungjawab dengan penuh integriti bagi membantu memenuhi aspirasi rakyat di peringkat akar umbi. Haji Ji berkata demikian selepas menyempurnakan majlis pelantikan dan angkat sumpah 44 PPM di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS siang tadi. Katanya, PPM yang efisien akan membantu mewujudkan sebuah kerajaan yang kukuh. Di samping itu, beliau turut mengingatkan PPM bahawa kerajaan hari ini berdepan cabaran memerangi pandemik COVID-19. Turut hadir dalam majlis lantikan itu ialah Barisan Pembantu Menteri Sabah dan Pengarah UPPM Datuk Mat Bali Musa. Kita ikuti perkembangan pandemik COVID-19 di Sabah hari ini. Malaysia mencatatkan kes tertinggi hari ini dengan 1,884 kes. Kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun kepada 289 hari ini berbanding 311 kes yang dilaporkan semalam. Dengan pertambahan 289 kes hari ini, jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah kini 26,387 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nor Hisham Abdullah berkata, 2 kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini. Kes kematian itu membabitkan seorang lelaki berusia 80 tahun yang meninggal dunia di Hospital Duchess of Kent, Sandakan.
Satu lagi kes kematian dilaporkan di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah membabitkan wanita berusia 58 tahun yang mempunyai sejarah penyakit kronik. Jumlah kumulatif kes kematian di Sabah kini 194. Negeri Sabah pula masih melaporkan jumlah kes yang agak tinggi walaupun telah berkurangan berbanding dengan hari-hari yang selepas, iaitu sebanyak 289 kes. Daripada jumlah tersebut, 164 kes iaitu 56.7% adalah hasil saringan kontak rapat. Sebanyak 33 kes iaitu bersamaan dengan 1.8% yang dilaporkan pada hari ini adalah berkaitan dengan kluster-kluster di pusat tahanan sementara, lokap dan penjara yang membabitkan kluster Bakti 12 kes, kluster GK Tawau 9 kes, kluster penjara Seberang Perai 7 kes, kluster penjara Sandakan 3 kes, kluster pusat tahanan sementara Tawau 1 kes dan kluster Tembok 1 kes. Sementara itu, Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi memaklumkan daripada 26,098 kes yang dilaporkan di Sabah setakat semalam, 6,818 kes dilaporkan di Kota Kinabalu yang tertinggi berbanding daerah lain di Sabah. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Taman Mesra Sandakan yang dilaksanakan sejak 28 Oktober lalu ditamatkan esok sebagaimana dijadualkan. Manakala PKPD di Kampung Sabah Baru Lahadatu sejak 10 November lalu dilanjutkan 14 hari lagi sehingga 7 Disember. Sehingga 15 November 2020, 1,914 ujian saringan telah dilaksanakan dan sebanyak 200 kes positif COVID-19 telah direkodkan di lokaliti ini. Oleh itu, atas nasihat KKM, Sedang Khas hari ini bersetuju untuk melanjutkan tempoh PKPD di Kampung Sabah Baru Lahad Datu selama 14 hari lagi bermula 24 November sehingga 7 Disember 2020. Pelanjutan tempoh ini bagi membolehkan saringan secara berterusan dapat dilakukan oleh KKM dan bagi membendung penularan COVID-19 di lokaliti ini. 416 kes sembuh dilaporkan di Sabah hari ini, manakala 2,250 pesakit sedang menerima rawatan. Peratus penggunaan katil pesakit adalah 34.22%. Sehingga hari ini, 216,150 bakul makanan telah diagihkan. Kadar pematuhan penduduk Sabah ke atas prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB kekal 97.88% sama seperti semalam. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, penurunan kes COVID-19 di Sabah menunjukkan strategi yang diambil Jabatan Kesihatan Negeri Sabah adalah berkesan. Namun, usaha memerangi pandemik ini memerlukan kerjasama penduduk. Aktiviti kawalan jangkitan yang pantas oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan penguatkuasaan yang ketat semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan atau PKPD oleh agensi-agensi berkuasa seperti PDRM, APM dan RELA telah menyumbang kepada penurunan kadar jangkitan di kawasan-kawasan terlibat. Penduduk di kawasan-kawasan yang terlibat diingatkan untuk sentiasa mematuhi SOP yang disediakan bagi mengelakkan berlakunya peningkatan semula kes tersebut. Jadi, adakah soalan tadi, adakah ini petanda kes ini di daerah-daerah semakin terkawal? Ini menunjukkan bahawa strategi yang digunakan oleh JKNS itu berkesan, ya, it's working. Tetapi dia hanya boleh berkesan sekiranya semua penduduk yang terlibat ini terus mematuhi SOP yang berkuat kuasa. Nabawan, satu-satunya daerah zon hijau di Sabah, berjaya mengekalkan status sihat itu kerana kedudukannya yang agak terpencil selain pematuhan penduduk kepada SOP yang ditetapkan. Dari segi geografinya, Nabawan ini adalah tersorok di tempat yang di pendalaman, ya. Jadi tidak ramai
perjalanan keluar masuk ke tempat tersebut. Itu satu yang penting nih, ya. Karena selalunya bawa penyakit ini datang daripada luar kalau di dalam itu belum ada yang berpenyakit. Kedua, ini bermakna juga bahawa sekatan jalan raya masuk ke daerah itu cukup berkesan, ya. Dan ketiga, peratusan pematuhan kepada SOP cukup baik. Tambahnya, statistik sama ada kes COVID-19 di Sabah akan meningkat atau menurun dalam tempoh beberapa hari ini bergantung kepada keputusan ujian sampel di kluster tertentu termasuk kluster baru. Kes kita di Sabah ini macam seolah-olah macam yuyu, sekejap turun, sekejap naik. Dia turun naik kerana ada kluster-kluster baru di mana hasil saringan itu belum diketahui. Ya, sebagai misalan, beberapa hari yang lepas, saya ingat dua kali saya nyatakan untuk bersedia untuk melihat kenaikan mendadak bagi Kota Kinabalu kerana kes saringan dari dua kawasan PKPD, yaitu di Kampung Nombak dan juga di Kampung Telipuk, ya, di pusat penempatan Telipuk. Saya boleh nyatakan di sini bahawa saringan masih dijalankan di dua tempat ini. Keputusannya belum belum lagi sempurna, ya. Jadi kalau ada keputusan-keputusan positif yang bertambah dalam sehari dua dan sebagainya, ini mungkin juga akan meningkatkan jumlah positif di Sabah. Katanya, kadar kematian yang tinggi di Sabah berbanding negeri lain juga berpunca daripada beberapa faktor, antaranya komplikasi penyakit kronik dan lambat mendapatkan rawatan. Generally, they seek medical treatment a bit too late. That's one of the factors. Dia bawa pesakit selepas dia terlalu lewat. That's one. Two, I think it's a complication of other illnesses. That they are currently suffering. That's one of them. And third is the BID cases, brought in dead. Ada yang sudah meninggal dunia kerana mengikut prosedur tertentu. They sent over to the hospital as a matter of procedure, which unfortunately they are already dead on arrival. So that's three categories of people that have contributed immensely to the number in Sabah, which is on average is higher than the rest of the country. Ketika ini, belum ada perancangan untuk melanjutkan operasi perniagaan di Sabah sehingga 12.30 malam sebagaimana di negeri di Semenanjung yang dikenakan PKPB. Jawatan kuasa pengurusan COVID negeri, and they have members from all relevant departments and sectors, and if there's an appeal from business owners, they are willing to discuss it. But at this point of time, it's 10 p.m. in Sabah. Kebenaran turut diberikan kepada pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS untuk pulang ke kampung halaman masing-masing termasuk di Semenanjung Malaysia dan Sarawak sejak 20 November lalu. Sedangkan terdapat banyak permintaan daripada ibu bapa pelajar, pihak pengurusan UMS telah memutuskan untuk memberi kebenaran kepada pelajar UMS yang berhasrat untuk pulang ke kampung halaman masing-masing, termasuk Semenanjung Malaysia dan juga Sarawak, berkuat kuasa pada 20 November yang lalu. Walau bagaimanapun, apabila mereka balik, mereka adalah tidak ataupun keluar daripada kampus, mereka tidaklah dibenarkan masuk ke kampus semula kecuali setelah mendapat kebenaran dan kelulusan dari pihak-pihak yang berwajib. Katanya, pemakaian gelang kuarantin adalah wajib sehingga individu berkenaan menghabiskan tempoh kuarantin atau sehingga keputusan ujian swab diperolehi. Mereka juga digalakkan bekerja dari rumah. Untuk mereka yang menjadi kontak rapat dengan kes positif dan mereka yang baru kembali daripada luar negeri, diwajibkan untuk menghabiskan kuarantin 14 hari dengan memakai gelang kuarantin sepanjang tempoh tersebut. Untuk mereka yang hanya menjalani saringan,
gelang hanya dipakai sehingga keputusan swab itu diperolehi. Ya. Dan kalau saya boleh ulang, ya, bagi mereka yang sekadar untuk menjalani saringan, pemakaian gelang hanya diwajibkan sementara menunggu keputusan swab tersebut. Ya. Soalan kedua, sekiranya pemakaian gelang karantin adalah untuk semua selepas membuat ujian, adakah majikan wajib untuk kecualikan mereka datang bekerja selama 14 hari? Majikan disarankan untuk membenarkan kaki tangan yang dibuat swab ujian seringan untuk bekerja dari rumah kalau boleh, ya, sementara menunggu keputusan. Beliau turut ditanya sama ada kerajaan negeri sudah bersedia membuka semula sektor pelancongan domestik ekoran banyak promosi oleh pengusaha hotel di media sosial. Seperti mana yang telah diumumkan, salah satu daripada sebab kita melonggarkan SOP bagi Sabah ialah untuk membolehkan peluang atau membuka peluang kepada sektor ekonomi untuk beroperasi semula. Tetapi dia berpandukan kepada atau tertakluk kepada SOP yang kita telah sediakan. Ya. Jadi soal membuka semula pelancongan di Sabah, saya pikir jawapannya ialah tertakluk kepada SOP yang berkuat kuasa. Kerajaan diminta untuk memperkemas strategi penjagaan kesihatan mental petugas barisan hadapan. Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah (SMSU) memohon kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan, memperkemas langkah dan strategi menjaga kesihatan mental petugas kesihatan di Sabah yang kini berdepan cabaran getir susulan pandemik COVID-19. Antaranya memberikan perkhidmatan kaunseling agar mereka mampu melaksanakan tugas dengan berkesan. Presiden SMSU Ajulahin Japin berkata pihaknya ada menerima laporan petugas kesihatan di negeri ini terpaksa bertugas shift 12 jam bagi mengekang pandemik itu. Justru tekanan dihadapi mereka perlu diurus baik melalui sesi kaunseling dan mengimbangi beban kerja petugas tersebut. Kekurangan petugas serta situasi lain menyebabkan petugas tertekan, katanya kepada Bernama. Ajulahin berkata, kesihatan mental yang tidak dijaga dengan baik boleh menyebabkan kualiti kerja petugas kesihatan itu terjejas. Dan berikut jawapan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, berkaitan isu kesihatan mental petugas barisan hadapan yang dibangkitkan SMSU. Dalam bentuk telecounseling, kaunseling individu atau berkumpulan, psikodukasi kepada petugas kesihatan yang tertekan. Saringan kesihatan mental juga dilaksanakan dari masa ke semasa untuk memastikan tahap kesihatan mental petugas adalah normal dan sekiranya dapati sebarang masalah akan dirujuk kepada pengawal psikologi atau pakar perubatan keluarga atau pakar psikiatri untuk tindakan seterusnya. SESB akan membuat pemotongan bil elektrik yang tertunggak melebihi 9 bulan bermula 6 Disember ini. Bermula 6 Disember, Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB akan melaksanakan pemotongan bekalan elektrik kepada pengguna yang mempunyai jumlah bil tertunggak melebihi 9 bulan. Pengurus Besar Kanan Pengurusan Aset SESB, Engineer Norhizami Abu Hassan berkata, pengguna perlu menjelaskan bil elektrik masing-masing setiap bulan walaupun SESB tidak melaksanakan pemotongan sejak Mac lalu berikutan arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Rekod SESB menunjukkan terdapat kumpulan pengguna yang tidak membayar bil elektrik selama lebih 9 bulan dan secara tidak langsung keadaan ini akan memberikan impak besar kepada SESB.
Dalam satu kenyataan media, Nur Hizami berkata SESB akan memberikan ruang kepada mereka yang mempunyai tunggakan bil elektrik untuk berbincang dengan pihak SESB bagi mencari jalan penyelesaian yang baik. Sekian berita Borneo Today TV malam ini. Saya Salvinus Saribo.